Nenek si bongkok tiga, duduk UiTM besar kepala, tak ingat nak mati kau wahai nenek. Baiklah ya. Aku cakap dengan kamu, sebagai seorang pensyarah, penjodoh bilangan diri pun dah salah, iaitu aku. Kalau ia pun cakaplah saya, ya, bahawa dia dah 2-3 kali angkat-angkat tangan bermaksud kemungkinan dia ada satu simptom-simptom penyakit di dalam rumah tangga dia. Mungkin ada masalah dengan suami ada perempuan lain, anak dia yang tak dekat dengan dia. Pakcik menyelami jiwa pensyarah ni, dan dia membawa emosi yang tak elok itu ke dalam kelas. Bila membawa emosi di dalam kelas, itu yang pelajar menjadi sasaran. Ya, Prof. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer, Prof. Kau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapak kau kerja apa? Tak kerja, Prof. Mak kau kerja apa? Dah tak ada, Prof. Mak kau dah tak ada. Bapak kau tak ada kerja. Ya, Prof. Kau tak ada adik-beradik? Ada, Prof. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lai je pakaian. The most important, the computer is very, very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40. Ya? Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40. Ya? Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Pakcik pun di foto dulu. Makan Maggi dekat. Hari ni pakcik nak ulas. Mungkin ramai orang yang minta pakcik ulas sebabkan pakcik background juga seorang pensyarah, dan pakcik sudah lebih 20 tahun, mungkin nak dekat 30 tahun pakcik di dalam arena pendidikan. Jadi pakcik nak share secara pandangan peribadi pakcik. Jadi pakcik harap untuk anda yang dengar komentar atau ulasan pakcik ni, mungkin boleh ambil benda yang baik, dan yang buruk tu kita tolak ke tepi. Jom kita makan Maggi sambil-sambil kita dengar video yang viral sekarang ni berkenaan dengan pensyarah atau profesor wanita ini. Jom kita dengarkan. Berapa jawapannya? Negatif? 0.77. Kau pakai apa? Kau pakai phone Ya, Prof. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer, Prof. Kau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapak kau kerja apa? Tak kerja, Prof. Mak kau kerja apa? Dah tak ada, Prof. Mak kau dah tak ada. Bapak kau tak ada kerja. Ya, Prof. Kau tak ada adik-beradik? Ada, Prof. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lai je pakaian. The most important, the computer is very, very important. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40. Ya? Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Okey kelas. Video yang mungkin kalau kita sekali dengar, kita akan rasa marah. Nak marah tapi tak boleh. Nanti kena repeat paper. Jadi pakcik nak sentuh lah
ikut pakcik punya pendapat, dan orang kata pendapat yang ialah yang tak berapa nak mungkin betul dalam pihak pakcik. Jadinya pakcik nak tengoklah ya tentang subjek ni. Okey. Negatif. 0.77. Okey. Pelajar yang menjawab ni, pelajar ni antara pelajar yang bagus sebab menjawab. Pelajar ini sepatutnya diberikan pujian. Kenapa dia cakap awal-awal bercakap dengan tunggul? Sebab tak ada orang nak menjawab. Kalau jawapan salah, kena maki. Jadi semua pelajar ambil keputusan untuk berdiam diri dan tutup kamera dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin ialah rezeki tak baik untuk pelajar ni. Dia jawab dan menyebabkan dia dihina. Jom kita dengar apa lagi. Kau pakai phone Ya bro. Mana kau punya komputer? Nampaknya profesor ni sedang buat kajian lah. Mana kau punya komputer, adik-beradik dan sebagainya, sebab dia nak dapatkan tentang mak. Tetapi mak dia dah tak ada. Jadi dia pun dapat idea kakak. Jadi tinggal kat mana? Kat Seremban. Jadi konsep ni dia memang dah biasa cakap benda ni, pakcik rasa. Mak dah tak ada. Sedih dengar. Pakcik rasa macam meruntun hati pakcik tahu. Adik-beradik tanya. Baik, budak ni baik menjawab. Tengok ni, pergi jual kat Gelap Emas, dia tunjukkan juga keangkuhan dia dengan gelap emas dia tu. Tapi taklah banyak sangat. Gelap emas tu pun berapa puluh ribu je pun. Katanya pesyarah. Dia tak apalah. Jadi pakcik sebenarnya bila pakcik tengok video ni pakcik malu tau. Sebab apa tau? Satunya dia pakai whiteboard macam tu, old fashion. Tapi tak apalah sebab dia orang tua. Sebab itu kadang-kadang kita kena fikirkan balik, persaraan ni tidak boleh sampai 90 tahun. 60 tahun macam akak ni pun dia dah jadi macam tak betul tau. Bukan pakcik nak cerita dia punya muka dia tak pernah senyum, tapi memang jenis orang macam ni memang ada kat dunia. Tapi kita tak boleh suruh bentukkan akhlak dia yang dah berpuluh tahun mak ayah dia dan cikgu-cikgu dia ajar, dia dah jadi macam tu. Jadi mungkin kita anggap benda tu yang baik-baik lah ya. Aku cakap dengan kamu. Sebagai seorang pensyarah, penjodoh bilangan diri pun dah salah, iaitu aku. Kalau ia pun cakaplah saya. Ya, kita dalam kita punya etika dan juga falsafah pendidikan negara untuk melahirkan modal insan yang betul-betul dalam konsep Jerry, ya, jasmani, rohani, intelek dan emosi, memang kita kadang-kadang terculas. Macam kakak ni dia terculas sedikit sebab pakcik beranggapan bahawa dia dah 2-3 kali angkat-angkat tangan bermaksud kemungkinan dia ada satu simptom-simptom penyakit di dalam rumah tangga dia. Mungkin ada masalah dengan suami ada perempuan lain, anak dia yang tak dekat dengan dia. Pakcik menyelami jiwa pensyarah ni dan dia membawa emosi yang tak elok itu ke dalam kelas. Bila membawa emosi di dalam kelas, itu yang pelajar menjadi sasaran. Jadi kita tidak boleh salahkan dia sebab dia sudah pun sebati dalam darah daging dia menjadi seorang yang tidak ada adab dalam bercakap, sebab tak boleh bertemu buku dan ruas. Tetapi pakcik respect pensyarah ni, dia nak pelajar-pelajar dia cemerlang. Itu yang kita nak, sebab ada laptop, senang sikit untuk buat homework, untuk belajar dan sebagainya. Baguslah. Cuma cadangan dia tu adalah cadangan orang-orang tua. Aku akan ajar kau Excel gitu. Pakcik suka kalau pensyarah pakcik macam ni, mulut puaka. Orang kata kita akan terdedah, kita tidak memanjakan pelajar. Mungkin betul dia cakap semester 5 tak ada komputer. Betul, pelajar ini pun sebenarnya dah semester 5 sepatutnya sekejap makan Maggi. Sepatutnya daripada awal semester dia memikirkan macam mana nak dapat laptop. Pelajar atau pensyarah-pensyarah semester 1, 2, 3, 4 kena bagi sedikit penyelesaian macam mana untuk dapat laptop. Mungkin boleh berniaga secara online, menjadi dropship. Sikit-sikit duit itu lama-lama jadi bukit. Bukan mendapat orang kata terus je kata orang macam pukul rata cakap kau ada kakak, kau ada mak, jualkan gelang tu. Tak ada gelang, jualkan kau punya tocang. Itu mungkinlah tak berapa nak enak di mata kasar. Kita ni orang Melayu kak, profesor, kita ni orang Melayu. Jadi kita ni terkenal dengan kesanjungan, ketinggian nilai budi bahasa kita. Kemungkinan benda ni memang tersorok dan tidak dirakam. Jadi tak boleh kita sembrono untuk membuat spekulasi dia ada kakak. Kemungkinan dia nak makan pun tak boleh. Mungkin hari-hari makan Maggi macam pakcik. Mungkin bapak dia tengah sakit dan sebagainya. Empathy sebagai seorang pendidik, menjiwai pelajar tu. Mungkin awak tak ada ni ke?
tak ada duit ke? Kalau tak ada duit, pergi rakaman ni nanti simpan dulu. Esok lusa datang kat college, pinjam laptop ataupun komputer di library ataupun surat sumber dan belajar balik. Mungkin boleh membuat pendekatan macam tu. Belajar akan senang, Kak. Kita ni kata orang Melayu, dan juga satu lagi, orang kita dengan penuh dengan reputasi yang baik dalam arena pendidikan. Kenapa profesor menjadi pendidik? Kadang-kadang pakcik kena tanya kepada semua guru-guru yang ada, kenapa? Macam pakcik memang kita ada satu kehalusan nilai dalam diri untuk mendidik anak bangsa kita ataupun mendidik siapa saja, tak kira bangsa dan agama. Kita ikhlas, ku ikhlaskan. Bak kata Datuk Seri Vidal, ikhlaskan apa sahaja. Jangan kita terlalu obses dengan pangkat kita. Ada profesor, doktor, ada TS. Pakcik sendiri kalau ada profesor, pakcik tak sebut. Pakcik menggunakan perkataan pakcik, even though pakcik dah ada dah title tu. Title tu tak bawa ke mana, Kak. Ini yang pakcik kadang-kadang nak bagi tahu kepada semua pensyarah-pensyarah, cikgu-cikgu. Kita memang manusia, tak lari daripada masalah. Aku tak ada pakaian. Sanggup aku tak ada pakaian. Itu salah satu daripada bagus. Satu benda yang bagus. Aku sanggup tak makan sebab aku nak beli laptop. Itu salah satu benda yang baik. Sanggup aku tak ada pakaian. Nak bogil ke? Mana boleh. Kita kena jaga aurat ya, kakak. Ada 5 helai pakaian mendedahkan aib sendiri. Itu dia. Ni jap pakcik tunjuk lagi. Mana lagi? Pasal itu kau akan jadi drop out student. Dia punya cara tu. Dan bila kita kena faham, Kak, generasi sekarang ini, kalau kita bermain api dengan api, dia tidak akan menjadi apa pun. Api dengan api akan menyebabkan pelajar ni mungkin berdendam. Cara pendendaman itu yang menyebabkan dia tidak akan boleh pergi ke mana-mana. Hanya 800 duit, RM8 nak makan pun susah. Bukan hanya, Kak, hanya 800. Bagi kita pensyarah-pensyarah ni, hanya 8,000 tu celah gigi. Tetapi kalau hanya 800 untuk belajar, itu satu benda yang sangat tinggi. Apa masalah? Masalah tak ada duit lah. Jadi bagilah solution. Solution macam mana? Mungkin boleh minta zakat, boleh mohon apply kerajaan punya laptop. Mungkin boleh bagi solution yang betul-betul mencerminkan kredibiliti kita sebagai seorang profesor. Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40. Ini yang orang marah. Pasal itu aku tak boleh duduk. Tekan meja. Sebab apa, Kak? Kakak tak ada sejarah mungkin suami miskin atau bekas suami tak ada duit, sebab itu terbawa-bawa. Jadi kita ni sekarang ni diuji sebab kita kekayaan, kaya ilmu, kaya duit. Kita diuji, Allah sedang uji kita, Kak. Sedang uji dengan benda ni. Jadi kita membeza-bezakan darjat kita dengan orang lain. Itu satu benda yang tidak wajar sebenarnya. Memikirkan pasal Tidak semua, Kak. D40 memikirkan pasal lain. Diorang nak survive hidup. Diorang bukannya, kalau diorang ada duit, diorang akan beli komputer. Sekarang ni diorang kais pagi makan pagi. Jagalah tuturan tu. Sebab tuturan kata tu mencerminkan kredibiliti kita sebagai seorang pendidik. Jadi tengok, kau tutup kamera. Dia telah mempelekehkan, orang cakap, mempelekehkan pelajar tu. Tak nak tengok muka pelajar tu. Kenapa? Pakcik tidak menyuruh profesor ni menjadi seperti pakcik, macam lemah lembut, kan. Pakcik suka juga pensyarah-pensyarah yang garang macam ni. Tapi kadang-kadang kita kena berfikir sebelum bercakap, supaya orang kata menarik rambut di tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Dan kita memberi suntikan motivasi kepada pelajar-pelajar ni. Aku tak nak tengok. Marah tu berpada-pada. Marah tu sebab pelajar macam itu, pakcik rasa tak wajar juga kalau kita menghina golongan B40 yang kita anggap sebagai, bukan mereka nak lahir sebagai seorang yang susah, seorang yang perlukan bantuan. Tak, diorang kadang-kadang tak berusaha jadi grab food lah, apalah, kan, dan sebagainya. Kerja-kerja yang mereka boleh kerja, basuh pinggan lah, sebagainya. Asalkan benda tu boleh jadi duit. Pakcik kadang-kadang kan terasa macam bila tengok kenapa diorang jadi. Kadang-kadang itulah sebabnya tak semua orang pandai, tak semua orang kaya di dalam dunia. Ada orang yang dilahirkan miskin. Sebab itu ujian untuk dia. Dia dah berusaha untuk itu. Tetapi kita yang pandai ni, bagilah solution. Kakak ni yang comel ni, untuk ambillah itibar dan keinsafan, ya, Kak, ya. Pakcik ni orang kata mungkin muda sikit daripada akak ni, tapi pelajar ni pakcik tengok dia tidak loya buruk bercakap. Elok je, sopan santun je bercakap. Jadi
hormatlah dia sebagai seorang pelajar. Kita ada ilmu, pakcik faham. Orang ataupun pelajar kena respect dengan kita. Ya, sebab kita adalah mentor dan juga pemberi ilmu. Adab untuk orang yang nak belajar, kena respect cikgu. Dan belajar ni dah buat yang terbaik. Dah respect, prof, panggilan yang baik dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita tidak semestinya kita boleh mencaci, menghina. Itu sebenarnya satu benda yang tidak sesuai. Tak apalah, benda dah berlaku ya. Menegur jangan sampai menghina kak. Menasihat jangan sampai mengkeji dan juga melukakan. Bijaklah ya, membuat sesuatu perkara itu, tingkah laku itu bijaklah, untuk kita tidak lagi mencerminkan keseluruhan institusi perguruan dan pendidikan. Jadi pakcik yakin dengan kuasa viral ini mungkin akak tak boleh nak keluar mana-mana lagi dah. Takut nanti kena ragut gelang tu orang gadai. Bahaya. Jadi untuk anda semua, pakcik kalau korang boleh tolong pakcik dapatkan pelajar ni, pakcik nak hadiahkan dia 1 laptop. Pakcik betul-betul, pakcik rasa macam tak tahulah, pakcik rasa macam nak bagi je laptop pakcik pada dia, biar dia boleh belajar. So apa-apa pun, thank you so much you all semua yang tengok. So untuk semua cikgu-cikgu yang ada dekat Malaysia ni, jadilah teladan dan contoh yang terbaik untuk kita, supaya disanjung atas budi pekerti yang kita ada. Assalamualaikum. Ni, aku paduka ayam Azhar lebih besar pada hang lagi. Pangkat aku besar pada hang lagi. Dekat mengajar tu, ni, PhD dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nenek yang berlagak, yang sombong. Awak ingat B40 ni dia sengket sangat ke? Miskin sangat ke? Nak dia hina-hina. Yang pibuh kat minyak, kat kedai minyak tu, siapa yang tolong buh minyak kat hang? Siapa yang tolong bayar ni kira bil kat hang? Hang duk beli sayur tu, siapa yang jual sayur kat hang? Semua yang B40. Nak agak orang macam hang B800, B16,000 tu bombong. Hang mati besok, hang nak kebumikan nazar hang, hang nak kambuhkan nazar hang, hang nak kapal nazar hang tu, semua B40. Awak ingat label hang ke? Hang nak simpan nak bumi nazar hang? Ingat label hang ke? Nak sebetulnya sembayang kat hang? Hang berlambak lah. Label hang takkan sembayang kat hang lah. Melainkan imam B40 lah yang akan tolong sembayang nazar hang. Melainkan orang B40 lah yang akan tolong bungkus nazar hang dengan kain kapan. Melainkan orang B40 lah yang akan tolong mandikan nazar hang. Melainkan B40 lah yang akan korek bungkuk hang. Nak tengok tai ada ke tak? Melainkan B40 lah yang akan korek telinga hang, korek hidung hang. Semua B40. Jangan menghina B40 wahai. Cuba contohilah Profesor Muhaya. Profesor Muhaya tak berlagak pun. Sembang orang elok, adab elok, cantik elok, pakai elok. Contohilah dia. Pak besar sangat Profesor tu duduk lah UiTM. Hang Profesor tu. Ni aku paduka ayam Azhar lebih besar pada hang lagi. Pangkat aku besar pada hang lagi. Dekat mengajar tu, ni, PhD dah. Nenek. Sekali lagi. Nenek si bongkok 3. Duduk UiTM besar kepala. Tak ingat nak mati kau